Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan mengenai tajuk pemanjangan vokal dalam dialek Hulu Sik Kedah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Syarimah binti Syaharuddin, Anis Nazira binti Nasir, Nur Amira binti Bosah, Nur Izzati binti Muhammad Ali dan saya sendiri Muhammad Hafiz Jazimin bin Muhammad Asri. Kandungan pembentangan kami terdiri daripada pengenalan, permasalahan kajian, objektif, skop atau batasan kajian, konsep ilmu, definisi, metodologi kajian, dapatan kajian dan kesimpulan. Baik, pada bahagian ini iaitu pengenalan, saya akan menerangkan 3 perkara penting iaitu fonologi, permasalahan kajian lepas serta Sik Kedah. Yang pertama, bidang fonologi. Bidang fonologi merupakan cabang linguistik mengenai kajian bunyi bagi sesuatu bahasa. Kajian bunyi ini amat penting khususnya dalam membezakan perkataan, maksud serta penggunaan dan penyebutan perkataan itu disampaikan. Namun, dalam setiap bahasa terdapat pelbagai bahagian dan keadaan fonologi yang tidak dapat dinafikan. Dalam bahasa, terutama dialek, terdapat bahagian dan keadaan fonologi yang tersendiri seperti yang hendak para pengkaji analisis iaitu kehadiran dan kepanjangan vokal. Seterusnya, yang kedua iaitu permasalahan kajian lepas. Seperti yang diketahui, pelbagai kajian dialek telah dilakukan terutama di negeri Kedah. Namun, dari pemerhatian kami, sebagai pengkaji kajian lepas mengenai dialek negeri Kedah, terdapat beberapa permasalahan atau persoalan yang timbul dalam kalangan kami sebagai pengkaji sekarang. Oleh itu, kami ingin mengkaji proses fonologi iaitu pemanjangan vokal di dialek negeri Kedah yang kami khususkan kepada dialek Sik Kedah. Yang terakhir iaitu dialek Sik. Seperti yang dijelaskan, kajian kami dikhususkan pada daerah Sik Kedah. Sik merupakan salah satu daerah yang paling luas di Kedah Darul Aman. Daerah Sik juga bersempadan dengan daerah Padang Terap yang berada di bahagian barat laut. Menurut Nur Syazwani Salam dan Sharifah Raihan pada tahun 2018, dalam perilaku fonologi konsonan di akhir kata dialek petani Sik, dialek daerah Sik Kedah merupakan sebuah dialek yang berasal dari dialek petani atau Siam yang tergolong dalam rumpun Austronesia. Dialek Hulu Sik merupakan sebuah dialek yang seakan-akan dialek baling di Kedah. Permasalahan kajian kami adalah berdasarkan satu kajian lepas, iaitu kajian yang telah dijalankan oleh Nur Fazilah Abdul Hamid dan Rahim Aman. Mereka telah mengkaji proses pemanjangan vokal dalam dialek Hulu Sik Kedah. Berdasarkan huraian Nur Fazilah dan Rahim Aman, pemanjangan vokal dalam dialek Hulu Sik Kedah ini berlaku disebabkan oleh proses pengguguran, pembundaran dan peninggian vokal. Oleh itu, proses lain seperti penengahan vokal, penyempitan vokal, penyisipan vokal dan sebagainya tidak disentuh oleh pengkaji lepas. Menurut Nur Fazilah dan Rahim Aman lagi, dialek Hulu Sik Kedah tidak membenarkan kehadiran dua vokal secara berturutan dan sekiranya ada dua vokal yang hadir berturutan, maka akan wujud kekangan pada perkataan itu. Sebagai rumusan kepada permasalahan kajian ini, kami telah menganalisis dan mengambil data perkataan pemanjangan yang mempunyai dua vokal secara berturutan iaitu UO sahaja. Kami ingin mengkaji sekiranya pemanjangan vokal boleh berlaku atau tidak sekiranya hanya satu vokal sahaja yang terdapat dalam perkataan dan dua vokal secara berturutan selain daripada vokal UO. Berikut merupakan kajian lepas yang dijalankan oleh Nur Fazilah Abdul Hamid dan Rahim Aman iaitu proses pemanjangan vokal dalam dialek Hulu Sik Kedah, satu penerapan teori fonologi generatif model nonlinear. Terdapat dua objektif kajian yang kami jalankan iaitu yang pertama mengenal pasti perkataan yang mengalami proses pemanjangan vokal dan menganalisis sebab berlakunya pemanjangan vokal dalam perkataan daerah Hulu Sik Kedah. Seterusnya ialah batasan kajian. Kajian ini berdasarkan pemanjangan vokal subdialek yang berasal dari negeri Kedah iaitu yang terdapat di kawasan Hulu Sik Kedah. Ianya mempunyai pengaruh Patani dan Kelantan. Sebelum ini, kajiannya hanyalah terbatas kepada pemanjangan dua vokal iaitu U dan O dan ianya secara berturutan. Seterusnya kita pergi kepada definisi utama iaitu fonologi. Fonologi terdiri daripada dua unsur iaitu fono dan logi. Fono bermaksud bunyi dan logi bermaksud pengetahuan digabungkan menjadi fonologi.
Fonologi merupakan satu kaedah penghasilan bunyi pertuturan. Sumber bunyi tersebut adalah udara dari paru-paru yang berubah mengikut cara penghasilan dan tempat artikulasi yang membentuk bunyi pertuturan yang khusus. Dalam cabang linguistik, ia merupakan satu kajian bunyi pertuturan manusia di dunia secara abstrak. Seterusnya, kerangka teori linguistik yang akan digunakan adalah teori nonlinear atau teori autosegmental yang diperkenalkan oleh Goldsmith pada tahun 1976. Ia merupakan satu pendekatan yang lebih tepat dan berpada sifatnya dalam memberikan suatu proses segmental fonologi. Pada setiap representasi tersebut mempunyai dua atau lebih tingkat atau tiers, dan pada setiap peringkat tersebut berlaku berbagai-bagai proses yang dianalisis secara berasingan. Pada tingkat tiers tersebut terdapat tingkat melodi atau tingkat fonem, tingkat KV atau tingkat skeletal, dan tingkat suku kata. Setiap tingkat pada kerangka model autosegmental ini mengandungi satu segmen yang terdiri berupa garis hubung untuk menghubungkan antara dua segmen dan mensyaratkan tidak boleh bersilang antara satu sama lain. Seterusnya, teori transformasi generatif yang telah diperkenalkan oleh Noam Chomsky pada tahun 1957 melalui bukunya yang bertajuk Synthetic Structure dan telah diperbaiki dalam buku Aspects of the Theory of Syntax pada tahun 1965. Teori ini dijadikan sebagai satu cara untuk menganalisis pemanjangan vokal dari hulu si Kedah dan melihat bagaimana proses pemanjangan vokal terhasil. Dasar utama teori ini menganggap bahawa setiap ayat mengandungi dua peringkat, iaitu struktur dalaman dan struktur permukaan. Struktur dalaman dikenali sebagai struktur dasar, iaitu struktur ayat yang masih di peringkat abstrak di dalam otak manusia yang belum diterbitkan, manakala struktur permukaan pula ialah struktur ayat yang biasanya telah mengalami perubahan daripada struktur dalaman. Seterusnya, dialek. Maksud dialek dalam Kamus Dewan pada tahun 2005 mendefinisikan dialek sebagai satu bentuk bahasa yang digunakan dalam suatu daerah atau suatu kelas sosial yang berbeza daripada bahasa standard, logat, pelat negeri dan lain. Untuk lebih difahami, dialek merupakan variasi daripada suatu bahasa yang digunakan dalam pertuturan oleh sekumpulan penutur atau masyarakat di sebuah tempat akibat daripada pengaruh alam dan pergeseran yang berlainan. Seterusnya, kami akan mengkaji pemanjangan vokal yang berlaku dalam dialek hulu si Kedah akibat proses pengguguran, pemudaran dan penyisipan. Perkataan yang didapati menjadi pemanjangan vokal adalah perkataan yang mempunyai vokal depan luas A menjadi vokal depan separuh sempit A dan vokal depan luas A menjadi vokal belakang separuh sempit O. Baik, seterusnya saya akan menerangkan mengenai metodologi kajian atau kaedah kajian. Seperti yang dipaparkan, bagi metodologi kajian atau kaedah kajian, kami memiliki tiga rujukan yang utama. Yang pertama, Shohairi Norisham 2019 dalam The American Heritage Dictionary of English Language menyatakan bahawa metodologi kajian merupakan analisis teoritis mengenai kaedah yang sesuai untuk bidang pengkajian. Yang kedua, iaitu Siti Sarah pada tahun 2015, metodologi kajian atau kaedah kajian ialah kaedah dan teknik dalam mereka bentuk, mengumpul serta menganalisis data agar dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian yang sedang dilakukan. Metodologi kajian juga dilakukan adalah untuk membantu memahami lebih terperinci huraian tentang proses kajian. Dalam Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2017, metodologi kajian merupakan ilmu tentang disiplin yang digunakan semasa melakukan kajian untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, pada bahagian kaedah atau metodologi kajian, kami sebagai pekaji telah menggunakan beberapa kaedah kajian seperti yang dipaparkan. Yang pertama, kami sebagai pekaji telah menggunakan kaedah kuantitatif. Kaedah kuantitatif ialah satu kaedah kajian yang umum dengan menggunakan analisis tetap dan bersifat objektif. Ia bermaksud kami menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan maklumat secara tetap, tidak berubah serta maklumat yang terus kepada dapatan kajian kami. Melalui kaedah kuantitatif ini juga, kami telah melakukan temu bual bersama responden. Kami telah mendapatkan seorang responden yang berasal serta menetap di kawasan lapangan kajian kami, iaitu kawasan daerah C. Temu bual ini diadakan secara atas talian disebabkan beberapa kekangan yang berlaku seperti yang dijelaskan dalam permasalahan kajian kami. Seterusnya, melalui temu bual tersebut, kami juga telah meminta responden untuk membaca serta mendeskripsikan sebuah teks cerita pendek yang telah para pengkaji sediakan dalam dialek
untuk dibaca dalam dialek asal beliau iaitu dialek Sikh. Melalui kaedah kuantitatif ini, para responden telah mendapatkan maklumat kajian secara terus daripada responden. Seterusnya, yang kedua, kami sebagai pekaji juga telah menggunakan kaedah kualitatif. Kaedah ini digunakan bagi menganalisis bahagian dapatan kajian agar maklumat yang diperoleh dapat dikhususkan kepada beberapa dapatan yang lebih terperinci. Akhir sekali, kami juga sebagai pengkaji telah menggunakan kaedah lain seperti kaedah keperpustakaan dan kaedah sekunder melalui laman sesawang internet. Namun disebabkan pandemik COVID-19, kaedah keperpustakaan digunakan secara atas talian sahaja. Pada bahagian ini, para pengkaji akan menghuraikan lebih lanjut mengenai data yang telah dikumpulkan. Setelah kami mendapatkan data serta maklumat yang dikehendaki melalui kaedah kajian yang telah disediakan, data-data dianalisis supaya perincian maklumat dapat dilakukan. Melalui temubuan responden, kami mendapati bahawa terdapat dua perubahan yang menyebabkan berlakunya pemanjangan vokal, iaitu yang pertama ialah perubahan vokal A kepada vokal E. Antara perkataan yang mengalami perubahan ialah malas menjadi maleh, panas menjadi paneh, sungai menjadi sungai, sampai menjadi sapeh dan kedai menjadi kedai. Yang kedua pula ialah perubahan vokal A kepada vokal O, iaitu contoh perkataan yang mengalami perubahan ialah mana menjadi mano, lama menjadi lama, luka menjadi luka dan besar menjadi besar. Seterusnya beralih pada proses pemanjangan vokal yang pertama iaitu perubahan vokal A kepada vokal E apabila hadir sebelum konsonan di akhir kata. Dapat dilihat bahawa input yang diletakkan ialah malas dan setiap tingkat melodi mewakili setiap nodus KVK pada tingkat skeletal. Seterusnya, perkataan malas ini akan mengalami penyempitan vokal A kepada vokal E iaitu vokal A pada nukleus akan mengalami penyempitan vokal E. Apabila perkataan malas tersebut sudah mengalami penyempitan vokal, penggantian konsonan akan berlaku iaitu konsonan frikatif S akan digantikan dengan konsonan frikatif H pada nodus koda di akhir perkataan. Perkataan tersebut akan menjadi maleh. Apabila penggantian konsonan telah berlaku, maka penyisipan vokal E akan dilaksanakan iaitu vokal E akan disisipkan di antara vokal E pada nukleus dan konsonan H pada koda. Penyisipan ini akan menyebabkan berlakunya pemanjangan vokal berlaku iaitu maleh. Apabila penyisipan vokal telah berlaku, maka penyukukataan semula mesti dilakukan kerana dialek ini tidak membenarkan dua vokal berturutan duduk bersebelahan iaitu di mana tidak boleh mempunyai dua nukleus dan menyebabkan vokal E yang disisipkan akan berkongsi posisi nukleus dengan vokal E. Oleh itu, output yang terhasil ialah maleh iaitu vokal E akan mengalami pemanjangan vokal. Seterusnya, pemanjangan vokal kedua ialah perubahan vokal A kepada vokal O apabila berada di akhir kata. Input yang diletakkan di kerangka model alto-segmental ini ialah perkataan mana. Pembundaran vokal iaitu vokal A kepada vokal separuh tinggi O akan berlaku iaitu vokal A pada nodus nukleus akan berlaku pembundaran iaitu vokal A akan berubah menjadi vokal O. Baiklah, seterusnya apabila pembundaran vokal telah berlaku, penyisipan vokal akan berlaku iaitu vokal O akan disisipkan pada akhir kata iaitu bersebelahan dengan vokal O di posisi nukleus dan akhirnya output yang terjadi ialah mano. Akan tetapi output tersebut tidak boleh menjadi output sebenarnya kerana tidak gramatis dan dialek ini tidak membenarkan dua vokal berturutan. Oleh itu, penyukukataan berlaku iaitu vokal O akan digugurkan dan menjadi pemanjangan vokal O dan akhirnya output yang terhasil ialah mano. Akhir sekali ialah bahagian kesimpulan di mana terdapat 3 perkara penting di dalamnya iaitu ianya kurang diberikan perhatian. Oleh sebab itu, kami telah memilih dan mengkaji dengan teliti tentang perubahan akan aspek fonologi yang berlaku di hulu Sikh Kedah. Yang keduanya, ianya penting bagi ahli-ahli bahasa
di mana ianya merangkumi proses pemanjangan vokal seperti proses fonologi mengikut teori auto-segmental. Yang terakhir, ianya dapat dijadikan sebagai rujukan dan panduan, di mana individu atau mahasiswa itu dapat menambah pemahaman untuk mempelajari tentang kajian aspek fonologi. Sekian, terima kasih.